Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam yang penuh mulia ini dengan Ummul Furqan lin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما ذكره ذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا للأعداء بالمدد. مجير هرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا يا محي الدين. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ قدير الله مرادي وشوقي أنت يا كتب الزمان وجودي مظهر الله سلطاني. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berusaha, Tuan Pengurusi serta jawatan kuasa pengurusan surau yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita, puji kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia, inayah serta riayahnya pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita semua satu kesempatan, satu peluang dan satu ruang dalam kesibukan kita menguruskan hal-hal keduniaan kita. Allah bagi kita satu nikmat, iaitu satu peluang, satu ruang, satu kesempatan untuk kita melangkahkan kaki kita ke dalam rumah-rumah Allah ini sebagai salah satu usaha kita meninggikan syiar agama Allah dengan pelaksanaan solat fardu secara berjamaah. Bersyukur juga kita ke hadirat Allah atas kurniaan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Tidak juga kita lupakan nikmat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbab menjadi umat baginda lah Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberikan kita kerahmatan, memberikan kita ketenangan, kebahagiaan. Ia tidak lain tidak bukan datangnya daripada asbab menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita sebagai umat Nabi dan juga hamba kepada Allah untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat pemberian Allah ini dengan lafaz dan ucapan alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian? Moga senantiasa sihat wal afiah, sejahtera dan sentosa, sentiasa berada dalam naungan rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita yang telah pun kita tangguh setahun yang lalu. Maka tahun yang baru ini kita akan sambung pengajian kita dalam menyentuh dan berkongsi mengenai ilmu tasawuf, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Dalam pengajian yang lepas telah pun kita kongsikan mengenai penyakit-penyakit hati, apa yang dituntut oleh baginda Nabi, apa yang diajarkan untuk mengatasi. Namun apakah rawatannya, ubat-ubatnya? Maka para salafus salih yang terdahulu mengajarkan kita yang merupakan ubat dan penawar bagi hati ini merupakan kalamullah ataupun zikrullah, ayat-ayat suci Al-Quran ataupun zikir-zikir khusus sebagai makanan bagi roh dan hati kita, agar kita mudah untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam jiwa dan kehidupan kita. Sebab mungkin ada di antara kita, mungkin Allah beri dia dengan rezeki yang melimpah ruah, mungkin hartanya banyak, namun walau dalam keadaan harta yang banyak pun dia tak dapatkan ketenangan. Ada yang mungkin daripada sudut kita ini mungkin Allah berikan sedikit kekurangan harta, walaupun dia miskin, walaupun tak cukup harta, dia pun tak dapatkan ketenangan. Kerana apa? Ketenangan itu tidak lain, tidak bukan milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah kata apa? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan yang dikatakan ulul albab ialah orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan semasa mereka baring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Maksudnya walaupun dalam apa keadaan sekalipun kita disuruh, kita dituntut untuk mengingati Allah, iaitu zikrullah, zikir sentiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keadaan berdiri, walaupun dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan kita baring pun kita dituntut untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana apa, tuan-tuan? Kerana itulah salah satu usaha kita untuk mendapatkan ketenangan, keredaan serta ketenteraman jiwa. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah barulah sesuatu hati itu akan mendapatkan ketenangan. Maka Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menyebut perkataan atau kalimat tatma'in itu merujuk kepada Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Bukan hanya dengan mengingati Allah, namun dengan berselawat kepada Nabi pun akan mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kita mengingati Allah dengan melalui siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai bentuk zikir, berbagai bentuk tasbih yang ada pada hari ini, yang telah dinasyidkan, yang telah dijadikan sebagai zikir yang penenang hati dengan muzik-muziknya, dengan alunan-alunan tersendirinya, untuk mengajak kita masyarakat untuk senantiasa membasahi bibir dan lidah kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah mengenai kehebatan berselawat, kehebatan beristighfar, iaitu kisah di mana mengenai seorang imam yang masyhur, pemilik kepada satu mazhab namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal, pengasas bagi mazhab Hanbali. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ketika di akhir-akhir usianya, tak tahu kenapa, beliau terkenal di bumi Iraq, di Kufah. Maka pada waktu itu beliau tak tahu kenapa teringin untuk pergi ke satu kota. Kota apa tu tak tahu, tak dikenal pasti kota yang mana, tapi masih dalam daerah atau negara Iraq. Setiap kali beliau habis sembahyang, habis beribadah, hatinya hendak bergerak ke bandar berkenaan, tapi tak tahu apa punca, kenapa nak gerak ke situ, tak tahu. Maka beliau bingung ni, kenapa ni? Jadi satu hari itu beliau ambil keputusan untuk ziarahlah bandar yang beliau asyik ingat nak pergi ni. Maka sampai saja di bandar itu pada waktu itu, waktu maghrib.
waktu maghrib. Jadi beliau pun sampai waktu maghrib ada masjid, beliau pun sembahyang di masjid berkenaan. Selepas maghrib beliau mengaji Quran, selepas itu sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak, musafir. Zaman itu tak ada hotel, tak ada rumah tumpangan dan sebagainya. Maka pada waktu itu apa berlaku? Habis sahaja sembahyang, Imam Ahmad bin Hanbal duduk di beranda masjid, lalu musafir, lalu nak rehat, nak tidur lah. Sedang-sedang nak rehat itu datanglah noja kepada dalam masjid. Datang noja. Noja datang, wahai Syekh, kenapa? Apa yang kamu buat di sini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku musafir ni. Jadi aku tak ada rumah kat sini, nak tinggal kat mana, tak ada hotel, tak ada kenalan kat sini ni. Jadi aku yang nak berehat di sini lah. Kata noja tu tak boleh. Ni masjid, kawasan larangan untuk tidur. Jadi masjid surau ni bukan noja kita sekarang dia tegas, tuan-tuan. Daripada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad pun kena halau daripada masjid. Jadi jangan salahkan noja-noja lah. Kecuali kalau betul-betul musafir, boleh minta kebenaran pihak pengurusan untuk sebentar rehat dan sebagainya. Maka noja ni dah tegur, dia pun balik. Imam Ahmad tengok tak ada orang, dia baring balik di tempat beranda masjid tu, baring lagi. Dan noja patah balik. Masih lagi baring, tuan. Kenapa masih lagi? Ini kawasan larangan, tak boleh tidur kat sini pun tak boleh. Maka dalam setengah riwayat menyebut sampai dia heret Imam Ahmad bin Hanbal. Adakah mereka tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Dari sudut ilmiah mereka kenal Ahmad bin Hanbal, tapi dari sudut fizikal ataupun wajah, zaman tu tak ada teknologi. Tak ada WhatsApp, tak ada gambar-gambar, tak ada. Jadi mereka tak tahu siapa itu Ahmad bin Hanbal. Dari sudut ilmiah tu tahu Imam Ahmad ini seorang guru yang masyhur, namun tidak pernah dilihat. Kalau mereka tahu, mungkin tak ada orang bagi kebenaran ataupun tak ada yang offer pergi rumah mereka. Tak ada orang yang kenal. Jadi noja pun dalam riwayat menyebut mengheret Imam Ahmad bin Hanbal ini daripada dalam masjid sehingga keluar. Jadi ketika diheret, dia marah, dia kata tak boleh, ni kawasan larangan dan sebagainya. Diperhatikan di luar masjid itu ada satu warung ataupun satu kios penjual roti. Bila Imam Ahmad dah keluar daripada masjid ni, penjual roti ni panggil, wahai Syekh, sini, datang ke kedai aku ni, di belakang kedai aku ni ada tempat tidur. Bolehlah nak rehat ke apa, esok pagi boleh kembali ke tempat asal ataupun tempat tujuan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun masuklah rehat di kedai berkenaan. Jadi apa berlaku, tuan-tuan? Tengah-tengah berehat ni, Imam Ahmad bin Hanbal memerhatikan bahawa penjual roti ni, daripada dia pecahkan telur, daripada dia ambil tepung, daripada dia uli, dia lenyek dan sebagainya, lidahnya dan bibirnya dia tidak berhenti beristighfar, iaitu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ambil apa pun dia akan istighfar kepada Allah non-stop. Kecuali kata Imam bin Ahmad bin Hanbal, kata kecuali kalau aku bercakap dengan dia, baru dia tak berzikir. Kalau aku tak bercakap, tak ada apa-apa komunikasi, selagi itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pelik, lalu bertanya, wahai tuan, dari tadi aku tengok tuan berzikir. Zikir apakah itu? Kata penjual roti ini, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sejak bila amalkan zikir ini? Kata orang tu, penjual roti itu pun pada waktu itu dah lingkungan sama usia dengan Imam Ahmad, kurang lebih 60 tahun. Kata penjual roti ini, daripada zaman aku bujang sampailah sekarang tak pernah aku berhenti, tak pernah terputus daripada istighfar ini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tanya, apakah manfaat yang diperolehi daripada istighfar ini? Manfaatnya apa? Kalau kau terus baca ni, mesti ada Allah bagi satu-satu kelebihan. Apa dia? Maka kata penjual roti ini, sejak aku amalkan sehinggalah sekarang ni, antara manfaat yang aku dapat adalah apa sahaja yang aku minta tidak pernah dihalang, bahkan diberi segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang aku minta dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu. Semua yang aku minta Allah bagi, kecuali satu sampai sekarang Allah tak ijabah. Apa dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku teringin sangat dan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, sebab itulah kenapa aku tak tahu daripada tempat daerah yang aku ada tu, aku nak datang ke tempat ini, di daerah ini. Dan sebab itulah noja tu tak bagi aku duduk dalam masjid, dihalau aku keluar supaya apa?
untuk temukan engkau dengan aku dan aku tidur di kawasan dan tempat engkau, kerana akulah Ahmad bin Hanbal. Hanya kerana apa tuan-tuan? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah riwayat juga menyebut daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang senantiasa melazimi bibir dan lidahnya dengan istighfar, Allah akan keluarkan dia daripada segala masalah dan Allah akan berikan dia rezeki daripada mana yang tidak dia sangka. Maksudnya lazim ni apa? Tak pernah sehari pun tertinggal. Sebab itu kenapa ulama mengajar kita, walaupun kita ada ilmu yang tinggi, walaupun kita ada ibadah yang hebat, namun zikrullah itulah makanan bagi ruh dan hati kita. Seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Katsir tadi, perkataan tatma'in itu merujuk kepada siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun akan mendapatkan ketenangan pada hati seseorang. Kenapa selawat itu merupakan satu yang lebih sama level dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama darjatnya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat contohnya, kita ambil ibadah solat yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Allah sebut apa? Wa aqimus solat. Dirikanlah kamu akan sembahyang. Allah terus seru dan terus perintah. Tak ada apa-apa pun sebelum. Bahkan ini rukun. Barang siapa yang sengaja meninggalkan solat maka berdosa. Sama juga dengan puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kaum-kaum sebelum kamu. Datang zakat, wa atuz zakat, keluarkanlah sebahagian daripada harta kamu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Atimul hajja wa umrata lillah, laksanakanlah haji dan umrah selagi mana kamu mampu untuk melakukannya. Jadi semua ibadah ni, semua yang rukun ini Allah perintah secara direct, tak ada apa-apa pun daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali perintah. Tak buat berdosa. Berbeza dengan selawat. Selawat kalau kita tak selawat dosa tak? Tak. Jadi mana yang lebih tinggi ibadah? Iaitu ibadah fardu tu lebih tinggi daripada selawat. Namun tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berhati, kalau kita kaji benar-benar, walaupun solawat itu satu ibadah yang sunnah, solat, puasa, zakat, haji ini benda yang wajib, yang tak buat berdosa. Selawat ini tak buat tak ada apa, sunat, kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa, kosong. Namun bila mana Allah perintahkan selawat, Allah datangkan zatnya dulu. Surah Al-Ahzab ayat 56 yang kita biasa dengar khatib dan juga Bilal baca setiap hari Jumaat, Allah datangkan zatnya dulu. Allah kata apa? Innallaha, sesungguhnya aku Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatku, yusalluna 'alan nabi, selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah datang kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ibadah solat Allah tak datangkan Allah para malaikat, tak datangkan dalam ibadah puasa, tak datang dalam ibadah zakat, haji. Tapi bila selawat Allah datangkan zatnya dulu. Maksudnya tingginya darjat selawat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selawat itu maksudnya memberi segala penghormatan dan kebaikan. Kita setiap Jumaat dengar surau kita ni, surau Jumaat kalau tak silap saya, surau Jumaat. Jadi bila khatib baca tu, diperintah tu tuan-tuan, jadi ambil ilmu ni. Bila Bilal azan, lepas habis, sebelum azan Bilal akan bangun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita jemaah yang duduk di bawah ni nak buat apa? Selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah khatib naik mimbar bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khatib duduk.
Bilal azan, barulah kita berhenti selawat. Sama juga dalam khutbah yang kedua, khatib sendiri akan sebut, wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat juga sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka khatib sebut mafhumnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memberi selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Lalu khatib baca apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Itu khatib di atas mimbar baca. Lalu makmum jemaah di bawah kena baca. Sama juga selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu darjat selawat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan selawat itu lebih tinggi dan sama darjatnya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu basyarun, manusia, laisa kal basyari, tapi bukan manusia macam kita. Ada spesialnya berjasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, sepanjang hidupnya daripada pagi bangun subuh, bangun tahajud sehingga tidur balik, setiap waktu itu Nabi mendoakan kepada untuk siapa? Untuk semua umatnya pada kita hari ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat pada satu ketika waktu solat subuh itu tuan-tuan, Nabi datang dalam keadaan mata Nabi bengkak. Sahabat-sahabat melihat. Maka sahabat maklum ini Nabi banyak menangis pada malam yang lepas. Maka habis sembahyang subuh, sahabat-sahabat bertanya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa punca mata kamu lebam? Bengkak tu kenapa ya Rasulullah?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi, "Semalam malam aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku minta 3 benda. 2 perkara Allah kabulkan, 1 Allah tak kabulkan. Jadi aku nangis, 1 Allah tak kabulkan. Apa dia ya Rasulullah?" Maka kata baginda Nabi, yang pertama, aku berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, jika diturunkan satu musibah, satu bala, satu bencana kepada umat aku, jangan diturunkan seperti mana umat-umat yang terdahulu. Jika umat yang terdahulu 7 tahun kemarau, tak ada makanan, tak ada air dan sebagainya, jangan berlaku perkara yang sama kepada umat aku. Kalau turun bala sekalipun turun yang ringan-ringan saja. Kalau tak ada air pun mungkin sehari 2, maksimum seminggu. Jangan jadi macam umat yang terdahulu. Jangan turunkan bala seperti umat yang terdahulu. Allah kata apa? Baik, terima, boleh. Permintaan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jika nak turunkan banjir kepada kaum aku, umat aku, jangan kau turunkan seperti mana yang kau turunkan kepada umat Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang hampir berlaku 6 bulan, 3/4 dunia tenggelam. Kalau nak bagi banjir pun ya Allah, bagilah banjir yang mereka mampu terima. Maka Allah Allah kata boleh. Dan yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, janganlah bagi umat aku berbalah, bergaduh sesama sendiri. Allah kata yang itu tak boleh. Itu tergantung kepada diri umatmu sendiri. Nah, dia ajarkan kepada kita tuan-tuan, bukan yang ketiga tu. Saya nak sebut bukan yang ketiga, nak sebut 2 yang pertama. Hari ini bukan kerana kita sembahyang minta doa Allah jauhkan balak, bukan sebab doa kita Allah kabulkan, Allah jauhkan balak, bukan. Kerana doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengah berlaku hujan, tiba-tiba kita doa, hujan itu berhenti hujan, bukan kerana hebatnya doa kita kepada Allah, akan tetapi doa baginda Nabi 1400 tahun yang lalu. Jangan kita bangga sombong kononnya kerana doa kita, solat hajat kita Allah jauhkan balak, bukan. Kalau ada pun mungkin 1% ni bagi semua siapa? Doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau aku hidup pun aku akan memberi manfaat kepada kamu, kalau aku wafat pun nanti aku akan beri manfaat kepada kamu. Kalau aku hidup, apa manfaatnya? Aku akan sentiasa mendoakan sekalian umat-umat aku.
Dan kalau aku wafat, setiap hari para malaikat akan datang hantar laporan apa yang dilakukan oleh umat-umat aku. Kalau dalam laporan itu ada benda-benda yang baik, maka aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dalam laporan itu ada perkara-perkara ghaira zalik, tengok kata ulama baginda Nabi tidak menyebut maksiat, tidak sebut dosa yang tidak baik, ghaira zalik, yang bukan baik, bukan perkara yang baik. Nabi tak sebut maksiat. Dalam pada waktu itu pun Nabi sentiasa menyayangi umat-umatnya. Maka kata Nabi, pada waktu itu bila nampak ada berlaku perkara-perkara yang kurang baik, maka aku akan berdoa kepada Allah agar mengampunkan dosa umat-umat aku ini. Ini kehebatan, ini kemuliaan jasad yang bernama Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita dianjurkan, kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana jasanya tak ada seorang pun boleh balas. Pada satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab tengah berjalan, tiba-tiba Nabi nampak seorang wanita tengah gendong bayinya dan tengah bakar unggun api itu, tengah bakar, api tengah bara naik. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, maka kata baginda pada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Umar, kalaulah aku ambil bayi yang digendong oleh wanita itu lalu aku campakkan dalam api itu, apa pandangan kamu tentang wanita berkenaan? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, pasti wanita ini kecewa dan marah. Sebab apa? Itu anaknya, itu anak yang disayang, digendong, itu dilahirkan anak itu. Itulah persis aku, wahai Umar Al-Khattab, jika umat aku dicampakkan ke dalam api neraka, aku tak redha, aku tak suka. Jadi aku nak semua umat aku masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana kita diberikan rahmat, kita di mana kita diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memerintahkan baginda Nabi untuk apa? Untuk fa'fu anhum wastaghfir lahum, ampunkan mereka, dan doa, bukan saja ampunkan, doakan keampunan untuk mereka. Ayat itu turun ketika perang Uhud, yang mana pada perang Uhud itu apa berlaku, tuan-tuan? Ada di antara 50 orang sahabat yang dikatakan syahid. Kerana apa? Kurang lebih 50 orang yang mati syahid kerana ada di antara sahabat yang berada di atas bukit yang memanah itu turun, tak mendengar arahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu musuh menyerang daripada arah belakang, sehingga dikatakan Nabi sendiri jatuh daripada tunggangannya, patah gigi geraham baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pipi Nabi termasuk tercocok dengan serpihan-serpihan, kening Nabi ada sebahagiannya yang koyak. Dalam peperangan berkenaan, Nabi jatuh, dihentak, dipecahkan topi besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun macam tu, yang berlaku salah siapa? Sahabat 50 orang. Ada di antara 30 ke 40 orang sahabat yang turun. Maka Allah kata apa? Jangan berlaku keras kepada mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, ampunkan mereka dan doakan keampunan buat mereka. Inilah kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita ini dituntut untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada zikir kepada Allah, kita juga dituntut untuk selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Pengorbanannya, kewibawaannya, kesayangannya kepada umat, iaitu pada kita pada hari ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umat-umatnya. Dalam hidupnya tidak pernah berdoa untuk kepentingan diri selain mendoakan kepada umat-umatnya. Termasuklah satu kisah di mana pada satu hari tengah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun bermunajat kepada Allah. Di samping Nabi pada waktu itu, dalam tidur Nabi itu ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Maka ketika Sayyidatina Aisyah tersadar, bangun tengok Nabi tak ada di sebelah. Bila bangun lihat Nabi sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sujud Nabi terlalu lama pada waktu itu. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha khawatir lamanya Nabi sujud. Adakah dalam sujud ini Nabi telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Sayyidatina Aisyah menghampirkan dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan Nabi terjaga. Nabi terasa ada orang di sebelah. Nabi segera selesaikan solat, Nabi bagi salam kanan dan kiri. Habis salam, Nabi lihat Sayyidatina Aisyah di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi angkat tangan doa, ya Allah, ampunkanlah dosa isteriku Aisyah yang lepas, yang semasa dan yang akan datang, dosanya yang sengaja atau tidak sengaja. Apa sahaja dosa yang kau ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, aku meloncat kegirangan gembira, seolah-olah nak terbang. Sebab yang membacakan doa, yang mendoakan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah tolak doa permintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku sedang girang gembira dengan melompat-lompat ni, Nabi tanya, wahai Aisyah, kenapa ni? Adakah engkau bergembira kerana doa yang aku bacakan tadi? Kata Sayyidatina Aisyah, ya suamiku ya Rasulullah, mana mungkin aku tak gembira. Doa itu yang mendoakan adalah engkau ya Rasulullah. Mustahil Allah tolak doa permintaan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kalau begitu wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku doakan untuk engkau tadi itu adalah doa aku pada setiap waktu solat, pada setiap malam aku bermunajat kepada Allah untuk seluruh umat-umat aku, untuk sekalian umat-umat aku. Maksudnya tiap-tiap malam Nabi mendoakan agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua, umat-umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini tuan-tuan, orang yang mendoakan kita daripada sepanjang hidup, tak ada orang ingat. Kita pun tak nak berselawat atas Nabi. Bahkan sunnah Nabi kita semakin tinggal. Bahkan kita jadikan yang tak pernah doakan kita itu sebagai idola, sebagai sanjungan, sebagai ikutan, yang mana langsung tak akan berikan kita manfaat sama ada di dunia maupun di akhirat. Tapi yang kita buang ini siapa? Yang kita tinggalkan ini siapa? Yang memberikan doa, yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekasih yang teragung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi kisah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah yang ingin dikongsi bersama. Kisah ini disebutkan dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih Mukashafatul Qulub. Imam Ghazali menyebutkan kisah guru kepada Imam Asy-Syafi'i, iaitu Sufyan As-Sawri. Kisah ini masyhur. Kalau yang pernah dengar, tak apa, kita tahqiqkan kembali. Apa berlaku? Sufyan As-Sawri pada satu tahun pergi melaksanakan ibadah haji. Tengah-tengah nak buat rukun haji, iaitu tawaf, di tengah-tengah tawaf, maka di samping Sufyan As-Sawri ini ada seorang pemuda yang sama-sama tawaf. Namun tawaf pemuda ini lidahnya hanya selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai tawaf itu, ketika hendak solat, berhenti rehat, selesai tawaf, budak remaja ini duduk di samping Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala alaih. Maka guru mulia Sufyan As-Sawri tanya kepada pemuda ni, wahai pemuda, bukankah baginda Nabi dah ngajar kita kalau tawaf tu nak baca zikir apa, doa apa, semua Nabi dah ajar. Kenapa tak nak baca apa yang Nabi ajar, kau selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula? Maka kata pemuda ini, wahai tuan guru, sebelum itu tak kenal siapa Sufyan As-Sawri. Maka dia tanya, kamu ni siapa? Kata Sufyan As-Sawri, akulah Sufyan As-Sawri. Kata pemuda ini, ulama yang hebat yang kami selalu dengar di telinga kami, hari inilah baru aku nampak depan mata. Maka kata pemuda ini, wahai tuan guru, begini ceritanya. Tahun yang sudah, beberapa tahun yang lalu, aku datang mengerjakan ibadah haji bersama ayahku. Lalu ketika nak mulakan ibadah haji ini, ayahku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Maka bila ayahku sakit ini, aku tak dapat nak buat rukun haji. Lalu aku baringkan ayahku di atas riba aku,
Sehinggalah semakin lama semakin berat sakitnya, semakin lama semakin berat, sehinggalah ayah aku menghembuskan nafas yang terakhir. Keluar saja rohnya daripada badannya. Apa berlaku? Tubuh ayah aku yang putih bersih ini tukar menjadi gelap, hitam legam. Lalu aku sedih, kenapa? Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memurkai, menjadikan ayah aku ini gelap begini, hitam begini? Maka untuk menutup aib wajah ayahku, aku tutupkan wajah ayahku dengan secebis kain. Sedang-sedang aku beristighfar, bermohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu aku terlelap. Dalam lelapan aku ini berlaku dalam beberapa seketika saja. Dalam lelapan aku ini datang seorang lelaki bersih wajahnya, cantik wajah, bercahaya, pakaiannya putih bersih, berserban, lalu datang ke arah aku, membuka kain yang menutupi wajah ayah aku yang gelap itu. Lalu dari arah dahi dia larutkan tangannya, disapu sehingga ke arah kaki. Sapu saja bersih dan bersinar kembali wajah ayah. Lalu aku bangun dan kejar lelaki ini. Bila aku tanya, wahai Tuhan, apa yang berlaku kepada ayahku dan siapakah engkau? Maka kata lelaki berkenaan, sesungguhnya ayahmu ini sepanjang hidupnya banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak dosa-dosa besar yang dia lakukan. Namun ayahmu ni, wahai pemuda, ketahuilah ayahmu ni walaupun buat perkara-perkara mungkar, perkara-perkara maksiat, tapi bibir dan lidahnya tidak berhenti pernah berselawat kepada aku. Dan akulah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah Rasulullah. Jadi ayahmu ni tidak pernah berhenti selawat kepada aku. Tidak pernah berhenti. Walaupun dia buat perkara mungkar, tapi bibir dan lidahnya tidak pernah berhenti selawat. Lalu kerana selawatnya itu, hari ini aku datang memberikannya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila pemuda ini sedar, balik buka mata, dibuka kain yang menutupi wajah ayahnya, ayahnya kembali seperti biasa dalam keadaan bercahaya dan tersenyum. Maka Sufyan As-Sauri terkejut dengan kisah yang disampaikan oleh pemuda tersebut. Nah, menunjukkan kepada kita, barang siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lah yang akan memberikan syafaat kepadanya. Cukuplah selawat dalam diri kita kalau kita tak mampu buat perkara yang lain. Cukup lidah kita senantiasa dibasahi dengan selawat ke atas baginda Nabi untuk kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, kerahmatan dalam kehidupan kita. Maka dengan ini saya menyeru semua kita, di antara kita semua, untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya minimum sehari sebanyak 300 kali selawat atas baginda Nabi. Kalau boleh lebih, itu lebih baik. Bukan selawat dalam sembahyang, tetapi selawat yang kita jadikan sebagai satu wirid, satu zikir, satu amalan kita, agar kita diberikan kemudahan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah rawatan bagi penyakit hati yang ada dalam hati kita, seperti riya, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-samalah kita ambil ibrah kisah daripada apa yang telah saya sampaikan dan kongsikan. Sesungguhnya ilmu yang kita sampaikan ini, saya kongsikan ini, bukanlah ilmu daripada dada saya semata-mata, namun dia merupakan kurniaan daripada para guru-guru kita. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai para guru-guru kita, asatidzah kita, diberikan kerahmatan kepada mereka, diberikan keberkatan dalam hidup mereka, dipanjangkan usianya agar dapat terus mendidik kita semua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mengundur diri, saya minta sebagai mohon ampun dan maaf dalam penyampaian perkongsian sini ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah, yang silap itu daripada kesalahan, kesilapan, kekurangan yang ada pada diri saya juga. Dengan izin Allah, saya tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.